daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya beliau berkata, hafallah nasab-nasab kalian. Jadi kita kena tahu nasab-nasab kita. Paling kurang pun 3 generasi kena tahulah. Di atas kita tu keturunan sambung ke atas tu sampai mana. Kalau nasabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersambung sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, bawa kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah, al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama di Sayyidul Ayyam, berada di rumah Allah untuk mengerjakan solat fardu Jumaat. Sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam masjid ini sentiasa mendapatkan ganjaran, pahala, rahmat, berkat, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dengarkan sedikit beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum masuknya waktu solat fardu Jumaat, dan kita membaca daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardhah pada hadis yang ke-73, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Ya'qub qala akhbarana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr annahu sami'a abahu yuhaddithu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ihfadhu ansabakum tasalu arhamakum fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idatan wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya beliau berkata, hafallah nasab-nasab kalian. Jadi kita kena tahu nasab-nasab kita. Paling kurang pun 3 generasi kena tahulah. Di atas kita tu keturunan sambung ke atas tu sampai mana. Kalau nasabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersambung sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, bawa kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapa kepada segala Nabi. Belah Nabi Ismail turunnya bangsa Arab, ya. Kemudian belah Nabi Ya'qub turunnya Bani Israel. Itu bapa segala Nabi. Banyak Nabi-Nabi juga daripada kalangan Bani Israel. Dan kita kena hafal lah bin apa tu, paling kurang pun sampai ke Onyang, sampai ke Datuk, kan. Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin bin Haji Nasri bin Haji Ismail, 4 generasi. Sebab kita susah nak capai dah hak yang atas-atas tu. Kadang-kadang kalau jumpa dengan ahli keluarga, tambah yang senior-senior yang dah lama-lama, bolehlah try tanya, kenal tak datuk saya dulu berapa orang adik-beradik dia, bin apa. Dicari nasab kita tu, dicari, supaya kita tahu, dapat mengembangkan ataupun menghubungkan silaturahim tadi. Jumpa saudara mara tu, tanyalah. Itu adalah bahagian daripada kebaikan untuk kita bersilaturahim. Buat family tree tu. Family tree tu. Cari, rupanya baru tahu. Onyang dia kahwin 4.
Satu mak 20 adik-beradik. Maknanya berapa tu besar keluarga tu. 20 orang dulu biasa anak ramai-ramai ni. Kan. Baik, jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal, jaga. Ihfaz ni jaga. Bukan dihafal saja, maknanya dijaga juga nasab-nasab kalian. Hubunglah kalian akan talian kekeluargaan kalian. Dah hafal nasab, dicari, dihubungkan ahli keluarga tadi tu. Fa innahu la bu'da birrahim. Sesungguhnya tidak jauh hubungan kekeluargaan itu apabila dia dekat. Walaupun secara hubungan darah ia jauh. Jadi tak jauh apabila dekat dan tidak dekat hubungan keluarga itu jika ia jauh. Kita kalau darah jauh kan, tak tahulah. Maknanya kalau disebut nasab tu, awak ni dengan saya ni apa hubungan? Bapa tiri laki mak aku, kata Piramli. Jauh sangat, pusing, kita pun tak tahulah. 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Sepupu kepada anak saudara ayah kepada ibu saudara saya. Kan jauh, pusing tu. Tapi kalau kita tahu, maknanya keluarga akan jadi berkembang. Walaupun jauh, tapi sebenarnya dia dekat. Dekat tu maksudnya daripada segi perhubungan kekeluargaan. Dan tidak dekat hubungan keluarga itu jika ia jauh. Maksudnya adik-beradik pun paling dekat tu. Maknanya apa adik-beradik ni? Berkongsi rahim yang sama. Paling dekat lah tu. Dia keluar daripada rahim yang sama. Namanya adik-beradik. Paling dekat hubungan darahnya. Kan darah ayah kita tu mengalir pada kita. Darah ayah kita tu juga mengalir pada abang kita, adik kita, kakak kita. Paling dekat. Tapi tak dekat dia kalau dia jauh. Apa maksud tak dekat dia kalau dia jauh? Kalau tidak dihubungkan persaudaraan ukhuwah tadi tu, tak diambil tahu, tak diambil maklum, kesusahannya dibiarkan. Adik-beradik ada 10 orang, kadang-kadang rapat semuanya. Kadang-kadang adik-beradik ada 3 orang saja, tapi mana pergi abang kamu? Aku pun tak tahu sekarang dia mana. Entah hidup lagi ke tak hidup pun tak tahu. Walhal paling dekat tu nasabnya, darahnya tu dekat. Tapi sebab tidak dihubungkan persaudaraan, maka dia jauh. Begitu. Kadang-kadang kita tahu kampung kita ni ada saudara kan, tapi tak pernah dihubungkan. Tak ada singgah rumah, tak ada tanya khabar. Sebab tu orang dulu-dulu tu panjang umur dia. Kenapa? Kerana antara kelebihan menyambung silaturahim tu adalah panjang umur. Panjang umur. Orang tua-tua dulu, tengoklah kalau ada majlis perkahwinan saja, anak tu dibawa pergi pusing ke meja-meja orang yang hadir ke kenduri. Jemputan tu memang perkara orang pertama yang dijemput kan saudara mara. Lepas tu baru kawan-kawan dia. Kan saudara mara dulu bawa, kenalkan. Ni tok saudara kamu ni datang jauh ni daripada Perlis. Yang ini 2 pupu kamu. Tok ayah dulu kahwin 2, mak yang kedua tu ni anak dia. Inilah orang dia, duduk di mana, Kuala Pilah. Dia perkenalkan seorang-seorang dia. Kita walaupun baru kahwin tu memang bukanlah pada hari kenduri tu boleh ingat semua pun. Tapi muka tu dah nampak. Nanti hubungkan persaudaraan tu. Lalu ke Perlis, lalu ke Kuala Pilah apa. Oh, hari tu ayah ada, hari tu tok saudara tu datang masa kenduri tu. Telefon saudara, cari. Mana kita lalu boleh singgah rumah, hubungkan saudara. Kan. Jadi itu zaman kita ni dah kurang sangat-sangat dah ukhuwah tu. Tengok aje lah anak-anak kita kahwin, orang muda kita kahwin sekarang. Yang penat ayah dia lah melayan tetamu kenduri. Anak pergi mana tu? Masuk kebun getah. Buat syuting, wedding. Pengantin mana? Orang saudara datang, mana pengantinnya? Entahlah lebuh ke mana tu. Pergi kebun getah mana tu. Seorang duduk atas pokok, seorang duduk bawah pokok. Tangkap gambar. Tak ada pengantin tak dikenalkan dengan saudara mara. Lepas tu hidup nafsi-nafsi. Kadang-kadang masuk satu ofis, rupanya sepupu. Tak kenal sepupu. Duduk dalam satu ofis. Itu makin lama renggang hubungan kekeluargaan. Tambah lagi zaman kita ni pula lah. Zaman COVID ni lebih lagi lah.
dah jarak satu hal dah kerana darurat, dijarak jauh lagi. Tak ada langsung usaha kita nak mendekatkan hubungan silaturahim. Ada grup WhatsApp pun bergaduh pula. Dalam grup WhatsApp keluarga bergaduh saja kerja. Seorang merajuk left group, dipujuk balik, masuk balik. Lepas tu sekarang orang ni pula lagi provok cari pasal. Ada je benda yang nak bagi pecah belah. Kan jadi dah lah jaraknya jauh, tak boleh nak ziarah. Yang ada medium nak bagi bersatu tu, nak bagi rapat tu, dalam tu pula pecah belah. Macam-macam hal. Kan? Itu apa namanya, kalau orang dulu-dulu kan. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, dan setiap rahim akan datang pada hari kiamat di hadapan pelakunya. Hubungan tu Allah Ta'ala, hubungan rahim tadi tu, dia akan dibentuk oleh Allah Ta'ala sebagai satu makhluk. Dan dia memang makhluk lah pun. Kan? Hari kiamat nanti datang dia. Saya hubungan dengan adik-beradik saya, hubungan silaturahim tu datang hari kiamat pada saya. Dia menjadi saksi bagi pelaku yang menghubungkannya. Datang dia jadi saksi. Aku bersaksi bahawa orang ni, aku ni jadi penyambung antara fulanah ni dengan fulan. Datang dia bagi penyaksian. Kan, jadi hari kiamat ni ialah kuasa Allah Ta'ala kan. Makhluk Allah belaka semua. Selain daripada Allah, semua makhluk. Ada makhluk ni Allah Ta'ala boleh buat belaka lah. Itu kuasa Allah. Kita kata, hubungan silaturahim datang ke kita, cakap ke kita begitu. Ya, Allah Ta'ala boleh buat kalau Allah Ta'ala nak buat. Hatta dalam hadis disebutkan apa? Dalam hadis sahih disebutkan nanti mati itu pun datang dalam rupa bentuk seekor binatang. Mati, kita kata matilah. Mati itu makhluk juga. Yang menguruskan kematian itu, malaikat maut tu makhluk juga, malaikat. Dalam hadis sahih disebut mati itu nanti pun besok datang di hari kiamat. Allah Ta'ala rupakan dia dengan satu rupa makhluk, diletakkan di antara syurga dan neraka. Orang ahli syurga pun nampak, orang ahli neraka pun nampak. Lalu disembelih kematian tadi tu, macam binatang kena sembelih. Dalam hadis disebutkan, maka bertambah gembiralah ahli syurga melihatnya, dan bertambah sedihlah ahli neraka melihatnya. Dua-dua dapat tengok. Sebab apa? Kita yang faham kesementaraan kehidupan di dunia ini, apa-apa pun sebenarnya sementara. Kan, apa-apa pun sementara. Seronok pun sementara. Datang sedih, datang ujian, datang musibah. Senang pun macam tu, senang sekejap, datang pula susah. Susah tu pun bukan selama-lamanya. Lama-lama selesai susah tu, datang sekejap kelapangan. Macam tu lah hakikat sementara. Jadi hamba-hamba Allah Ta'ala bila dah berada di tempat masing-masing di akhirat kelak. Akhirat ni dua je tempat dia. Syaqiyun am sa'idun. Celaka atau bahagia. Celaka itu simbol kepada neraka, dan sa'idun, bahagia, itu simbol kepada syurga. Bila masing-masing dah berada di tempat masing-masing, dok teringatlah macam kehidupan dia di muka bumi dulu. Masa kita susah dekat dunia sekarang ni, kita fikir bila nak berakhir kesusahan ni. Orang sambung belajar, pergi 4 tahun duduk universiti, kadang ada duit, kadang tak ada duit, kadang makan, kadang tak makan. Bila nak habis grad, dia mesti fikir bila nak habis graduasi. Kan begitu. Jadi orang yang memahami kesementaraan itu, dia pasti fikir bila nak selesai. Dan orang yang berada dalam kesenangan pula, dalam nikmat pula, dia pun sama berfikir juga. Kita ni tengah seronok ni, kalau putus seronok ni kurang lah kan, tak best lah. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kita, banyakkan ingat hadimul ladzat, qati'ul ladzat, perkara yang putuskan keseronokan, putuskan kesenangan, yang putuskan nikmat. Apa dia? Matilah. Mati tu putus. Orang seronok macam mana pun, dalam kenderaan mewah, dalam rumah selesa, akhirnya dia tahu rumah besar-besar tilam 4 inci macam ni, akhirnya aku baring atas tanah juga. Kalau teringat macam tu, kita teringatlah amal kita yang nak kita spare untuk
apa namanya, ialah kalau kita beli rumah, nak dekor dalam rumah dengan perabot, dengan apa semua tu, kita sediakanlah perlengkapan yang paling selesa. Kalau panas, kita buat aircon. Kalau lantai keras, kita buat tilam 7 inci, 8 inci. Kubur kita yang kita nak duduk baring atas tanah tu, boleh diselesakan. Kalau kita berfikirlah yang kita akan masuk ke situ. Tapi kalau orang yang tak fikir masuk ke situ, hidup dunia dia hidup suka hati dia. Dia hidup halal haram tak pernah kisah. Yang penting aku senang, rasuah ke judi ke apa bedal lah. Yang penting duit aku banyak, aku selesa hidup di dunia. Tapi nanti dalam kubur terseksa. Jadi orang yang dalam nikmat tadi, dia fikir bila ni, kalau tengah sedap-sedap duduk dalam syurga macam ni, ada mati, maknanya putus keseronokan yang tengah kita kecapi ni, rugi sangat lah. Jadi Allah Ta'ala tunjuk kepada dua-dua. Orang yang tengah kena azab fikir bila nak berakhir azab kita ni, seksa sangat dalam neraka ni. Kalau dapat keluar ni, habis selesai, matilah macam mana mereka ingat ketika dunia. Dunia ni pemutus kesengsaraan adalah kematian. Ada orang terseksa sebab sakit, menghadapi sakit berpuluh tahun, 10 tahun, 12 tahun sakit, rawat tak sembuh-sembuh, lama dia rawat kesakitan. Ya. Orang yang jaganya tu pun jenuh orang jaga. Tapi akhirnya dia akhiri dengan kematian. Dah meninggal, selesailah. Orang yang sakit tadi pun tak rasa sakit dah. Hak orang yang jaga tu pun selesai dah dia daripada tugas menjaga dia. Memang itu sifat kesementaraan. Maka Allah Ta'ala tunjuk kepada dua-dua. Orang yang tadi beranggapan bahawa azab tadi akan berakhir, sedihlah dia. Rupanya tak ada dah mati. Kita ingatkan dah lepas kena bakar teruk ni, last kali mati habis lah. Macam kat dunia dulu dah jadi tanah, selesai. Itu yang dalam Quran sebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, dia berangan-angan dia, kalau aku hanya sekadar menjadi tanah. Setelah apa? Setelah dia tengok sendiri, dia rasa sendiri azab di hari akhirat. Jadi orang yang ingat keadaan kesementaraan kita tu, maka kehidupan kita pun akan beringat. Dan begitulah rahim kelak akan datang pada hari kiamat di hadapan pelakunya, dia jadi saksi. Kawan ni telefon orang ni, kawan ni hubungkan dengan orang ni dan sebagainya. Sekiranya dia menyambungnya dan memutuskannya, dan sekiranya dia telah memutuskannya. Jadi saksilah, kalau buat baik pun sama, kalau putus pun sama. Dia jadi saksi, wahai Tuhan, orang ni dah cuba nak kontak, nak hubungkan orang-orang ni, tapi orang ni pulau, orang ni abaikan orang ni, tidak disambung hubungan kekeluargaan. Jadi saksi dia. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan kalau orang yang menyambung silaturahim dapat fadilat, kelebihan, begitu juga sebaliknya orang yang memutuskan silaturahim akan dapat bala. Dan teruknya bala orang yang putus silaturahim, orang sekeliling dia pun akan diuji dengan dapat bala sama. Kan dapat bala sama. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Bab 39, babu hal yaqulul maula inni min fulan. Bab pada menyatakan, bolehkah hamba berkata sesungguhnya aku adalah daripada kabilah fulan. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Wa'il bin Daud At-Taimi qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi Habib qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mimman anta. Qultu min Taimi Tamim qala min anfusihim aw min mawalihim. Qultu min mawalihim qala fahalla qultu min mawalihim idzan. Daripada Abdurrahman bin Abi Habib, beliau berkata, telah bertanya kepadaku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada kabilah mana engkau? Aku menjawab, daripada suku Taim, salah satu suku daripada Bani Tamim. Beliau berkata, daripada kabilah mereka ataupun daripada hamba mereka? Aku berkata, daripada golongan hamba mereka. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, lalu mengapa tidak kau katakan daripada golongan hamba mereka? Jadi mawali ataupun maula ni asalnya adalah hamba, tapi sudah dimerdekakan oleh orang tersebut. Jadi kena detail sikit lah dalam masalah nasab. Kita tak boleh nisbah ikut suka kita saja. Kita ni orang gaji je pada
kabilah tu. Tiba-tiba orang tanya, kamu daripada kabilah mana? Oh, saya daripada kabilah fulan. Kamu tak ada ciri-ciri orang yang satu nasab dengan orang tu. Dia Arab ni, dia pakar dalam bab nasab ni. Kadang-kadang tengok tapak kaki saja pun mereka sudah tahu ini daripada nasab belah kabilah mana. Itu kepakaran orang Arab, kan? Al-Imam Syafi'i pernah tengok aja pun dah tahu dah. Orang ni, dia ni daripada Bani Fulan, dia ni daripada suku sekian-sekian, datang daripada tempat sekian-sekian. Firasatnya Masya Allah dalam bab nasab. Begitu juga antara pakar nasab daripada kalangan sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan? Kadang-kadang tu tengok cara duduk, cara lipat baju, cara lipatan kain pun dah tahu dah, oh, kamu daripada keturunan fulan dan fulan ni. Macam mana tahu ni? Tahu, dia ada pakar dia, orang yang boleh tengok nasab. Daripada cara duduk pun dah tahu. Jadi Abdullah ibn Umar tadi tu, kamu daripada mana? Dia kata daripada satu suku, daripada Bani Tamim. Suku Taim nama dia. Kata, kamu daripada Bani Tamim tu ke ataupun hamba dia? Nampak dia tanya. Kenapa tanya? Sebab suspicious lah, kan? Kalau tengok sekali pandang ni tak ada pun ciri-ciri kelompok daripada Bani tersebut. Jadi akhirnya dia pun kata, aku daripada hamba mereka tapi dah dimerdekakan. Jadi detail sikit. Sekarang ni kan macam-macam orang mengaku-ngaku nasab ni, macam-macam benda kan, dan ada efek dia. Efek banyak, efek orang yang mengaku-ngaku nasab. Nasab yang terjaga adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab yang ke-40, babu maulal qaumi min anfusihim, bab pada menyatakan hamba dari satu kaum termasuk dari keluarga mereka. Jadi maula itu istilah hamba yang dimerdekakan. Itu maula. Kalau hamba yang masih lagi hamba, kita panggil abid. Abid. Atau kalau perempuannya dipanggil jariyah. Jariyah, hamba perempuan. Kalau hamba lelaki, kita panggil abid. Banyak, maula ni banyak lah. Mereka walaupun sudah dimerdekakan, mereka masih lagi stay dengan tuan dia, masih lagi stay dengan keluarga dia. Itu kita panggil maula. Dan kebanyakan kalau daripada kalangan para sahabat, maula ni banyak jadi ulama, banyak jadi orang alim, banyak yang riwayatkan hadis, kerana mereka duduk dengan orang-orang yang Masya Allah. Siapa hamba Rasulullah yang menjadi maula? Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Sayyidina Thauban yang ayat turun kepadanya berkenaan dengan ulaika may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Thauban ni balik rumah demam, pucat lesi muka dia. Orang kata, hang sakit apa ni? Dia kata, aku tak sakit apa-apa, aku cuma tak boleh kalau sesaat tidak lihat wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi aku seronok, balik rumah aku demam kerana jauh sedikit dengan Rasulullah. Makin tambah-tambah demam aku bila mengenangkan nanti dalam syurga Nabi duduk syurga yang tertinggi, sedangkan aku tak tahu kedudukan aku di mana. Ni dunia pun aku demam, kalau dalam syurga aku tak dapat jumpa Nabi. Nabi duduk syurga tertinggi, kalau pun aku dapat masuk syurga yang bawah-bawah. Kerisauan dia tu sampai pucat lesi, sampai demam. Rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maula Rasulullah, namanya Thauban radhiyallahu anhu. Akhirnya turun ayat wahyu kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada Thauban. Siapa yang taat Allah, taat Rasul, mereka itu akan dapat peluang. Ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Diberi peluang untuk kebersamaan dengan para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka-mereka itulah sebaik-baik untuk dibuat kawan, untuk dibuat teman. Cari teman-teman orang soleh, cari orang baik-baik. Kalaupun kita hari ni bukan orang soleh, berkawan dengan orang soleh, insya-Allah. Terikut, kan, terikut. Janganlah pula kita yang tarik orang soleh tu. Dia elok-elok soleh, pasal kita ikut dia pula ikut kita. Orang soleh tu pula yang sangkut. Yang itu kita bukan nak jadi baik, kita influence dia untuk keluar daripada kesolehan dia.
Kemudian siapa lagi? Zaid kan, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Bahkan maula yang pertama masuk Islam itu adalah Zaid bin Harithah. Kemudian Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal adalah maulanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bebaskan, Sayyidina Abu Bakar beli Sayyidina Bilal, kemudian dimerdekakan. Jadi maula Sayyidina Abu Bakar. Kalau ulama hadis, Imam Nafi' maula Ibnu Umar. Kemudian Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang di Madinah tu, anak murid kepada Imam Nafi'. Dia panggil apa? Silsilah Zahabiyah tu. Siapa? Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Dia antara Imam Malik dengan Rasulullah tu ada 3 nama saja. Malik ambil daripada Nafi', ambil daripada Ibnu Umar, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik dan juga Imam Nafi' ni kubur sebelah-sebelah di Baqi'. Kalau kita pergi ziarah tu, mudah-mudahan Allah Taala izin kita untuk ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan juga mengerjakan umrah haji di Baitullah. Ni dah mula buka balik sempadan, seronok tengok sahabat-sahabat kita dah mula berangkat sebahagiannya untuk berziarah ke Baitullah dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, itu sedikitlah ya, beberapa. Jadi istilah maula ini juga selain daripada hamba yang dimerdekakan, ada juga yang kedua digunakan istilah ni pada musyrik yang diislamkan. Orang yang asalnya yang bukan Islam kemudian diislamkan, juga dipanggil maula. Contohnya nasab Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Ju'fi. Bardizbah itu 1, 2, 3, 4 Datuk Imam Bukhari yang keempat tu, Bardizbah itu asalnya Majusi. Asalnya Majusi yang diislamkan oleh Al-Ju'fi, Gubernur Yaman. Gubernur Yaman diislamkan Bardizbah tu, dan akhirnya keturunannya, cucu yang keempatnya tu, itulah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu yang namanya Muhammad bin Ismail. Okey, baik. Hadisnya panjang, saya terus bacakan terjemahan sahaja. Daripada Rifa'ah Ibnu Rafi' bahawasanya Nabi SAW bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu. Rifa'ah Ibnu Rafi' juga ada satu hadis yang saya ingat, beliau meriwayatkan berkenaan dengan bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal. Yang ni juga kita boleh amal lah ketika mana kita solat. Beliau meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan bacaan i'tidal. Ada seorang lelaki yang ketika mana sedang solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada bacaan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian lelaki ni tadi sambung baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ditambah jenis bentuk pujian tu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, 5 kalimah saja, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tambah, lepas habis semayang, Rasulullah pusing belakang tanya, siapa dia tadi aku dengar tengah i'tidal baca? Bacaan tu tak pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baca. Jadi kata sahabat ni tadi, saya ya Rasulullah, saya yang baca. Nabi kata, aku tanya bukan apa, sebab sebaik saja kamu baca bacaan itu, aku melihat lebih daripada 30 malaikat turun berbondong-bondong daripada langit, berebut nak catat pahala daripada pujian kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar pahala tu. Kan, puji Allah. Sebab apa? Sebab hakikat bacaan i'tidal kita tu, imam sekali sebut masa bangkit daripada rukuk tu, imam akan sebut sami'allahu liman hamidah. Apa pula maksud sami'allahu liman hamidah tu? Ada orang isteri dia nama Hamidah, kata bangga saya suami sebut nama. Ingat nama isteri dia. Kan, isteri kedua kata tak ada, suami sebut nama awak sekali je, nama saya
Suami sebut 2 kali. Bini nombor 2 dia nama apa? Hasanah. Nama Hasanah. Dalam doa suami dia sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 2 kali sebut. Jadi menang bini kedua daripada bini pertama. Bergaduh lah tarik rambut. Itu cerita lain lah. Hamidah, sami Allahu liman hamidah tu maksudnya Allah dengar siapa yang puji dia. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita respon lah. Pujilah Allah. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Lepas tu kan ada bacaan yang lain kan. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh juga. Kan, tapi sahabat ni tadi dia tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dengan satu pujian yang banyak, yang hamdan kathiran tayyiban, yang baik, yang diberkati padanya. Pujian yang dengan sifat-sifat seperti itu. Nabi kata 30 lebih malaikat aku nampak berebut-rebut catat. Jadi jangan tinggal lah tuan-tuan. Baca jangan kita senyap aja. Kan? Dah imam cakap tadi wahai jemaah ni, Allah dengar tahu siapa-siapa yang puji dia. Jadi kita takkan buat tak tahu je dah. Imam bagi tahu dah ke kita, pujilah Allah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu paling kurang lah. Tambah lagi yang tadi, nak pahala lebih. Kan tambah zikrullah, pahala lebih. Habis lah ni. Satu minit, 3 minit. Kita bacalah sikit. Kemudian katanya Nabi SAW telah bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, engkau kumpulkan bagiku akan kaummu. Umar pergi panggil kaum kamu. Kaum kamu ni maksudnya orang Muhajirin. Lalu Umar mengumpulkan mereka. Maka tatkala hadir mereka itu pintu rumah Nabi SAW, Umar radhiyallahu anhu masuk. Lalu berkata, aku dah kumpulkan bagimu akan kaumku. Dah ni orang-orang Muhajirin ada belaka dah kat luar ni. Maka telah mendengar hal yang demikian itu kaum Ansar. Ansar ni tak boleh. Orang Madinah ni dia berlumba-lumba, suka nak kebaikan. Ni pasal apa Nabi panggil orang Muhajirin, orang Mekah ni? Ada apa-apa ke? Special dapat pada mereka ni, ada apa-apa kebaikan ke? Jadi mereka akan rasa jealous bila kelompok Muhajirin itu dekat dengan Rasulullah. Mereka pun risau dilupakan lah. Mereka risau dilupakan. Macam orang Ansar ketika perang Hunain tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ni orang-orang baru masuk Islam ni je dapat harta-harta yang dah dikumpulkan ni, harta rampasan ni, kami tak ada apa-apa ke? Nabi kata, apakah kamu tidak redha mereka ni orang-orang baru masuk Islam, biarlah mereka bawa harta, kamu bawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi orang Ansar dia bukan gila dunia macam kita, cuma mereka tak nak Nabi melupakan mereka. Jadi bila Umar kumpul orang Muhajirin, orang Ansar tanya, apa hal ni? Dia orang telah turun wahyu pada kaum Quraisy, kata orang Ansar. Orang Quraisy, orang Muhajirin dapat wahyu ni. Maka telah datang mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang dikatakan bagi mereka. Maka keluar Nabi SAW, lalu berdiri baginda di antara mereka, lantas bersabda, adakah di kalangan kalian selain daripada kaum kalian ni ada orang lain tak? Mereka jawab, ada. Bersama kami ada halif kami, yakni orang yang berjanji untuk bantu dan sokong, bukan asal Quraisy lah. Ada anak-anak saudara perempuan kami dan mawali, bekas-bekas hamba kami. Nabi SAW bersabda, pendukung kami adalah daripada kami, anak-anak saudara perempuan kami adalah daripada kami, hamba-hamba kita adalah daripada golongan kita, dan kalian telah mendengar bahawasanya wali-wali aku adalah daripada kalian yang bertakwa. Maksud wali ni orang yang dekat. Jadi Nabi kata orang yang dekat dengan aku adalah orang yang bertakwa. Kalau kita nak nasab ke Rasulullah pun boleh nasab tang ni lah. Kalau orang kata apa hubungan kamu dengan Rasulullah? Kami ahli takwa. Takut buat perintah Allah, tinggal larangan Allah, maka nasab kami di situ dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang-orang takwa ni daripada golongan aku. Maka sekiranya kalian bertakwa, kalian adalah wali-wali aku, dekat dengan Rasulullah. Jika tidak, maka kalian ambil perhatian. Maksudnya jangan bangga dengan nasab saja. Oh, saya keturunan ulama. Oh, saya keturunan ini. Tapi tidak ambil
perhatian. Maka insya-Allah nanti kita akan sambung sedikitlah bahagian daripada ini pada bulan hadapan. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.